Assalamualaikum dan salam hormat. Selagi menerusi inklusif, saya Wan Syahrina. Malam ini kita membawakan seorang lagi pemimpin yang saya kira menarik juga kerana pemimpin wanita yang mungkin boleh juga memberikan kita perkara-perkara yang berkaitan dengan posisi wanita dan juga menyentuh berkenaan dengan portfolio beliau sendiri. Saya ucapkan selamat datang Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nurani Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami. Sama-sama. Ya, baik Datuk Seri, sebelum kita pergi kepada apa yang membuatkan saya rasa teruja nak bercakap dengan Datuk Seri, kita baju pun lebih kurang sama, warna-warna damai malam ni. Okey, mungkin pertama sekali nak menyebut tentang ekosistem pendidikan tinggi di negara kita, dan saya ingin memetik laporan penarafan QS World Ranking November tahun lepas yang menyebut bahawa 27 daripada universiti kita dari UA dan IPTS merupakan dalam kalangan 400 universiti terbaik Asia dan 20 daripadanya dalam kalangan 1000 universiti terbaik dunia. Jadi adakah ekosistem pendidikan tinggi di negara kita ini menggunakan handbook yang betul sekarang ini, berada di track yang baik dan boleh membawa kita pergi jauh lagi? InsyaAllah. Saya melihat sebab kita ada plan pendidikan tinggi yang telah dilancarkan sehingga 2025 dan saya nak terangkan sikitlah di Kementerian Pengajian Tinggi ini. Di Kementerian Pengajian Tinggi ini kita ada Jabatan Pendidikan Tinggi dan juga Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Jadinya in short kita ada JPT dan juga JPPKK. Dan selain daripada itu, di bawah JPT pula kita mempunyai 20 universiti awam. 20 universiti awam, kita ada 435 universiti swasta. Universiti, college university itu kategori bawah IPTS lah. Sementara itu di JPPKK pula kita mempunyai 36 politeknik dan kita mempunyai 104 college community. Bermaksud dia mempunyai tujahan masing-masing. Contoh universiti awam. Contoh, saya bagi contoh yang paling mudah, UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Tujahan dia adalah dari segi keusahawanan. Dan kita mempunyai 5 research universities seperti USM, UM, UKM, UPM dan yang sebagainya lah. Masing-masing ada kategori dia masing-masing. Dan alhamdulillah masing-masing memainkan, setiap universiti, setiap college community, setiap politeknik memainkan peranan masing-masing mengikut tujahan dan specialty IPT itu sendiri. Alhamdulillah. Dan saya membuat engagement secara berkala bersama-sama dengan universiti awam, terutamanya Naib Chancellor. Kita berkomunikasi, kita membuat kalimat urus dan kita mendapat feedback dan cadangan-cadangan daripada Naib Chancellor di Universiti Awam. Sebab kita ada satu majlis yang kita namakan satu jawatankuasa pendidikan tinggi yang saya pengerusikan, yang terdiri daripada Naib Chancellor, daripada industri dan daripada politek dan college community. Dan dalam jawatankuasa itu kita membincangkan secara terperinci apa cadangan mereka untuk penambahbaikan dan sebagainya. Yang kita buat ini adalah demi kebaikan universiti awam, universiti swasta, college community dan politeknik itu sendiri. Dan untuk pengetahuan juga, di IPTS juga kita ada satu badan yang kita namakan Pemuda IPTS. Bagi semua IPTS membincangkan bagaimana nak memperbaiki ekosistem di IPTS berkenaan. Alhamdulillah lah. Saya mendapat kerjasama yang baik daripada semua pihak yang berkenaan. Sedikit soalan poket daripada jumlah yang Datuk Seri sebutkan tadi. Dengan jumlah sebegitu untuk bilangan UA kita, bilangan IPTS, adakah ia satu persekitaran yang sihat untuk pendidikan tinggi negara sebenarnya? 20 universiti awam setakat ini saya tengok dianya memadai. Kita fokuskan pada universiti awam sebab universiti swasta sekarang ni dia tertakluk kepada satu akta syarikat. Permohonan saja yang diluluskan oleh KPT. Walau bagaimanapun dia beroperasi sebagai satu syarikat untuk profit oriented dan sebagainya. Tapi kita letakkan moratorium supaya tidak ada
kenaikan dari segi tuition fee yang dikenakan kepada pelajar-pelajar yang belajar di IPTS. Sehingga satu masa yang ditetapkan kemudian. Sekarang ni orang susah kan. Betul. Orang tengah menghadapi pandemik COVID-19, lepas tu dengan banjir dan sebagainya. Tapi 20 universiti awam tu kita melihat masing-masing bila mereka berjumpa, mereka membincangkan apa keperluan yang perlu dilaksanakan oleh staf universiti awam dan saya rasa setakat ini setiap negeri pun ada universiti, kecuali di Lembah Kelang ada beberapa universiti, tapi setiap negeri memang ada setiap negeri ada mempunyai universiti masing-masing dan alhamdulillah lah, saya kira setakat ini memadai mengenai college community. Walaupun dulu kabinet telah meluluskan bahawa setiap kita target setiap college community itu satu parlimen, satu college community. Walau bagaimanapun keputusan itu dikaji semula berdasarkan kepada keperluan. Kalau sekiranya di suatu tempat itu tidak mempunyai giat mara sebagai contoh yang mungkin agak redundant dengan college community, maka college community tak akan dibina di tempat berkenaan. Tapi akhirnya dia bergantung kepada keadaan dan kedudukan keuangan negara. Okey, baik. Kita baru pada orang kata bulan pertama tahun 2022 melihat sedikit kepada 2021. Adakah Datuk Seri dan KPT berpuas hati dengan apa yang dicapai menerusi tahun lepas? 2021 ni begitu mencabar sebab kita ada PKP, kita ada SOP yang telah ditetapkan. Lepas tu bila kemasukan pelajar kita terpaksa buat secara hybrid, memandangkan bahawa kita tertakluk pada SOP lagi. Boleh masuk ke universiti, ada 6 kategori yang diutamakan masuk ke universiti, tapi bila masuk ke dalam kelas tu dia kena tertakluk pada 50% SOP. Sebab tu kita membuat keputusan setelah melakukan libat urus bersama dengan Persatuan Pelajar, dengan MPPK-nya, dengan Naib Chancellor-nya, Persatuan Naib Chancellor-nya, kita membuat keputusan untuk membenarkan pelajar itu kembali ke kampus menggunakan konsep hybrid. Bermaksud kalau sekiranya mereka tidak mahu kembali ke kampus dahulu, mereka boleh melaksanakan PDP itu daripada rumah masing-masing, daripada tempat masing-masing. Itu pun sekiranya mempunyai line internet yang cukup dan sebagainya. Dan kita tahun lepas kita fokus di KPT, kita fokus kepada 6 fokus yang seperti yang pertamanya untuk menyiapkan suasana ataupun environment yang membolehkan pendigitalan, pembelajaran pendigitalan itu dilaksanakan. Dan bila kita buat kajian, kita memerlukan 4.4 bilion untuk the whole konsep. Tapi itu baru andaian dan juga pengiraan awal yang kemudian perlu kita bentangkan kepada pihak kerajaan. Di samping itu juga, kita juga tahun lepas, kita juga ada lancarkan mengenai satu plan tindakan kebolehpasaran. Sebab kebolehpasaran ini adalah sesuatu yang saya kira sangat penting. Semasa saya mula-mula menjadi Menteri Pengajian Tinggi, waktu ketika itu perbincangan dia adalah untuk melahirkan graduan daripada universiti dan juga IPTS dan juga college community dan sebagainya. Tapi saya berbincang bersama dengan pegawai-pegawai dan kami bersetuju di KPT untuk to extend, untuk meluaskan skop di KPT dengan berusaha untuk mencari peluang pekerjaan untuk pelajar juga. Sebab tu kita ada KPT PACE, kita ada KPT CAP. KPT CAP tu ada peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan 150 juta. Dan kita buat program bersama dengan industri. Sebab industri memainkan peranan. Industri dia akan train pelajar tersebut dan kemudian dia akan menawarkan pekerjaan selama sekurang-kurangnya setahun. Dan uniknya di KPT ini adalah setiap yang train tu ataupun pengendali latihan tersebut, dia perlu menyediakan letter of commitment.
Bermaksud kalau tak ada letter of commitment, kita takkan benarkan dia membuat training kepada pelajar-pelajar. Tujuan dia apa? Tujuan dia agar setiap pelajar yang mendapat latihan melalui KPT CAP ini akan mendapat pekerjaan. Okey. Yang itu satu uniknya lah di Kementerian Pengajian Tinggi. Ya. Dan alhamdulillah tadi pun saya bertanya mengenai status pelaksanaan dia memang dah 100%, kita dah setkan, dan tapi walau bagaimanapun ada lagi program yang masih lagi berjalan. Itu antara lain yang saya boleh kongsikan bersama. Ya. Dan pelan keusahawanan pun kita ada juga lancarkan tahun lepas juga. Saya kira ia memang satu usaha yang telah pun dijalankan secara berterusan sejak sekian lama untuk KPT. Mungkin dalam usaha yang sama juga menyesuaikan dengan kehendak semasa. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang fresh, yang mungkin berbeza sedikit untuk tahun ini, apa yang KPT ada? Saya fokuskan kepada 7 strategi utama yang mungkin boleh difokuskan oleh KPT di bawah sejahtera IPT. Okay. Satu, for sure, mesti mempunyai suasana kampus yang selamat. Okay. Dan saya tekankan mengenai saya minta supaya setiap IPT supaya menilai semula dan menambah baik kemudahan-kemudahan kepada pelajar-pelajar OKU. Itu contoh. Tapi yang saya nak kongsikan di sini adalah mengenai satu program di bawah KPT Prihatin. Kan kalau kita pergi ke luar bandar, ada setengahnya yang tak pernah masuk ke universiti. Walaupun mungkin dia qualified untuk masuk ke universiti disebabkan kekangan kewangan, mengenai akses kepada pendidikan tinggi itu mungkin dia kurang maklum mengenai perkara tersebut. Jadinya saya telah mencadangkan satu program yang dinamakan Sulung. Sulung tu adalah satu program di mana universiti akan menempatkan first in the family to go to the university. Dan dia bukan hanya menerima kemasukan saja tahu. Dia akan jadi mentor, dia akan jadi guide, dia akan menjadi guardian lah. Dan akhirnya akan pastikan bahawa pelajar yang masuk di bawah program ini berjaya dan menjadi tunjuk ajar dan dorongan kepada adik-adik dia yang lain. Yang itu kita akan buat secara pilot project dan alhamdulillah setakat ini ada 7 universiti yang bersetuju untuk memberikan kerjasama untuk melaksanakan program sulung ini. Sulung ini. Ya. Sasarannya apa, Datuk Seri? Satu keluarga sekurang-kurangnya satu graduan di luar bandar, betul? Ya. Okay. Dan target dia adalah B40. Itu sebab kita sasarkan sebab education ini sangat penting. Sebab masa hadapan mungkin di masa hadapan sekadar mendapat sarjana muda saja tidak mencukupi. Sebabnya kita dah dunia menjadi very competitive. Tapi ada juga saya sendiri bila turun padang pun kita berjumpa dengan masyarakat. Ada satu kes saya nak kongsikan. Dia mendapat semua A. Dia mendapat semua A, memang top student SPM. Okay. Tapi dia dapat 9A. Memang bagus sangat budaknya, tapi dia saya tanya dia apa cita-cita. Dia cakap dia nak masuk UPSI sebab dia nak jadi cikgu. Lepas tu kemudian saya pergi lagi sekali. Bila saya pergi lagi sekali, okey dah dapat UPSI dah. Nak pergi ke tak? Oh tak naklah Datuk, sebab saya rasa saya nak sambung je lah Form 6. Lepas tu bila kita siasat-siasat disebabkan kekangan kewangan. Dan saya pun maklumkan perkara itu kepada UPSI dan UPSI ambil perhatian dan UPSI berjumpa dengan student tersebut. Dan akhirnya UPSI memberi peluang kepada pelajar ini dengan menggunakan zakat untuk membantu pelajar ini masuk belajar di UPSI. Dan dia adalah anak pertama di dalam family itu yang dapat masuk ke universiti tahu. Okay. Itu yang bila saya tengok tu saya berbincang dengan pegawai saya dan kami sama-sama turun padang melihat keadaan dan suasana sebenar di Akar Umbi. Sebab itulah kita ada pengurangan 20% yuran. Lepas tu kalau sekiranya pelajar itu menghadapi kesukaran untuk mengeluarkan kewangan masa kan kalau dia masuk tu dia kena bayar sikit kan.
tak apa, masuk dulu. Dan universiti sendiri akan call student kalau sekiranya student itu tidak mendaftarkan diri pada hari berkenaan. Saya minta supaya semua universiti alert mengenai perkara ini dan cuba membantu sebaik mungkin. Saya kira itu inisiatif yang sangat baik yang kita tidak sabar-sabar untuk melihat pilotnya, perintisnya pada tahun ini yang akan berlaku. Dan kerana kita tidak punya banyak masa, Datuk Seri, sedangkan banyak perkara yang nak disebut dan dibincangkan bersama. Tapi saya perlu bertanya tentang ini, tentang posisi wanita di universiti kita, di IPT kita, bukan sekadar sebagai pelajar tapi mungkin juga sebagai tenaga kerja. Dan selepas itu mereka ini masihkah ada sebagai graduan-graduan yang hebat ataupun selepas itu hilang begitu saja? Itu satu soalan menarik sebab saya pernah berkongsi maklumat mengenai berapa kadar wanita di dalam institusi pengajian tinggi, dan ahli akademik wanita ada 55%. Dan apabila kita meletakkan calon-calon contoh calon naib chancellor, calon timbalan naib chancellor dan sebagainya, saya telah meminta AKAP. AKAP ni Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi, untuk menilai dan masukkan wanita sebagai salah satu daripada calon. Dan untuk makluman juga, setiap universiti, hampir semua universiti mempunyai wanita dalam kepimpinan tertinggi dia. Maksudnya kalau dia bukan VC, dia adalah TNC. Dan ini tapi dia ni layak. Dia bukannya sebab you wanita, tak ada, bukan tak. Sebab dia based on merit dan dia memang layak. Dia melepasi interview-interview yang diadakan. Sebab kalau nak memilih calon naib chancellor, kita ada jawatankuasa dan panel khas yang independen, yang memang dia akan dia akan interview berdasarkan kepada visi misi individu berkenaan sebelum dia mencadangkan kepada saya siapa yang terbaik. Baik. Pemerkasaan TVET yang begitu diuar-uarkan oleh kerajaan, di mana pula duduknya wanita? Kerana kalau saya tidak tahu secara keseluruhan, tapi kalau saya melihat, saya merasakan tidak begitu kondusif persekitarannya untuk wanita, seolah-olah ia didesain, direka cipta untuk lelaki. Ketua pengarah JPPKK yang in charge of TVET adalah perempuan. Itu the first lady yang jadi ketua pengarah. Walaupun persepsinya begitu, tetapi kita dan saya percaya dan saya melihat sendiri di mana college community kebanyakan peserta dia adalah wanita. Kita ada satu program yang dinamakan PSH, pembelajaran sepanjang hayat, majoriti perempuan. Dan program-program juga ada memang bercampur, ada lelaki, ada juga elektrik, tetapi ada juga yang kulineri, ada juga yang fashion. Jadi wanita tidak ketinggalan. Wanita insya-Allah tak akan ketinggalan dalam pengajian tinggi ini. Baik. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami untuk waktu yang ringkas ini. Saya kira ada episod seterusnya bersama-sama Datuk Seri, bersama saya Munawar juga, Datuk Seri Dr. Wandi Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi untuk inklusif kali ini. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syarina.